Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari Jumaat yang mulia ini. Hari ini kita ada dua sesi tazkirah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Kampung kita mengenai perancangan projek pembangunan desa 2022 oleh Tuan Haji Samsudin Zainal. Kita dengar apa yang akan disampaikan nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Lepas tu yang keduanya nanti ada tazkirah satu lagi tentang rancang mengikut syariat keluarga mendapat berkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahril bin Muhammad, iaitu pengetua Ma'had Tahfidz Al-Quran Lil Muttaqin, yang juga akan menjadi khatib kita pada hari ini. Tapi sebelum tu ada satu permohonan permintaan daripada Jaiz untuk saya buat pengumuman pada hari ini. Benda ni saya dah daripada minggu lepas lagi, iaitu tentang saya bacakanlah sedikit sebanyak teks kat sini. Jabatan Rekam Islam Selangor Jaiz telah mengenal pasti sebanyak 33 buah masjid, 70 surau karya, 56 buah sekolah rendah agama serta sekolah kafah, 35 buah Ma'had Tahfidz serta menjejaskan rumah-rumah kediaman di beberapa daerah yang terkesan teruk dengan tragedi banjir yang lalu. Tragedi banjir itu pun telah menjejaskan banyak mushaf Al-Quran di masjid, surau karya, sekolah-sekolah dan sebagainya. Sehingga 6 Januari 2022 lebih 155 tan mushaf Al-Quran yang rosak dan musnah akibat banjir berkenaan telah dikumpulkan oleh pihak Jaiz bagi tujuan pelupusan. Sehubungan dengan ini, pihak Jaiz dan tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari pada 5 Januari 2022 telah melancarkan kutipan dana wakaf Al-Quran Negeri Selangor pasca banjir bagi membeli sebanyak 50,000 mushaf Al-Quran dengan nilai 1.5 juta untuk disumbangkan kepada masjid dan sekolah dan rumah kediaman yang terjejas tadi. Untuk itu, para jemaah adalah dipohon untuk turut menyertai program dana wakaf Al-Quran ini melalui tabung khas yang akan disediakan oleh pihak masjid surau, atau terus menyalurkan dana ke tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari di akaun Maybank 5621-8620 atau melalui QR code. Jadi saya sebahagian daripada sumbangan Jumaat kita nanti kita juga akan sumbangkan kepada tabung ini, dan sekiranya tuan-tuan nak menyumbang terus kepada akaun yang saya bagi tadi, nanti saya akan hebahkan akaun nombor ni dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Untuk itu saya silakan Tuan Ketua Kampung kita untuk sedikit ceramah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin Jumaat sekalian, saya ambil kesempatan ini untuk beri sedikit taklimat lah tentang perancangan projek pembangunan desa untuk Kampung Rincing Hulu dan persekitarannya, yang mana pembangunan ini penting untuk kita melihat masa depan kita. Dan pembangunan yang ingin saya bawakan adalah pembangunan berbentuk pembangunan lestari atau pembangunan mampan, atau dalam bahasa Inggerisnya sustainable development, ya. Selalunya kita melihat pembangunan kampung ni apabila jalan berturap, apabila longkang atau sungai kita dibaiki, apabila lampu-lampu jalan, dan baik pulih rumah orang miskin. Itu yang kebanyakan kategori pembangunan. Namun begitu, yang ini akan kita teruskan insya-Allah. Untuk tahun ini saja lampu jalan kita dah mohon 10 lampu jalan yang belum ada lampu. Kita akan tentukan tempat-tempat yang perlu kita letakkan lampu jalan. Longkang kita akan cuba perbaiki juga, dan kita dah submit beberapa. Kalau ada lagi permohonan untuk longkang, kita sedia menerima untuk kita ajukan kepada pejabat daerah
dan juga jalan-jalan yang berturap sehingga ke rumah. Sekurang-kurangnya ada 3 buah rumah kita boleh turap jalan ke rumah di kampung-kampung. Dan juga kalau ada rumah orang miskin yang kita lihat jiran-jiran kita, dan kita boleh cuba usahakanlah untuk baik pulih. Terutamanya bumbung, bumbung yang bocor. Tuan-tuan sekalian, di samping segalanya itu, kita juga perlu melihat sustainable ataupun kelestarian ini dalam bentuk manfaat yang kita boleh pakai, Karena pembangunan ini bukan sahaja kita lihat rumah-rumah, kilang sebagainya, tetapi pembangunan juga dalam bentuk yang mana kita boleh ambil manfaat, Umpamanya kita lihat tanah-tanah yang terbiar, tanah-tanah yang terbiar, sama ada tanah kerajaan, rezab sungai atau rezab jalan, ataupun tanah-tanah persendirian. Saya ingin mengingatkan anak-anak kampung atau warga kampung, bagi tanah-tanah persendirian ini perlu dimohon untuk ukur semula ataupun ukur halus, Dan juga bagi mereka yang belum selesai penyelesaian pusaka kecil, mereka perlu menyelesaikannya. Kalau ada yang tak tahu, bolehlah rujuk pada saya ataupun ahli MPKK untuk kita bantu mereka, Dan jangan terkejut. Kadang-kadang ada tanah yang hilang, Kalau kita tak proaktif, tanah kita itu kita pakai geran lama, geran yang tahun 60-an itu, yang kita masih dok bayar cukai pakai geran itu, ada kemungkinan tanah kita dah tersepit ataupun hilang daripada lakaran yang sebenar. Jadi saya mohon anak-anak kampung atau warga kampung, ingatkan mereka yang punya tanah di kampung ini supaya semak balik sempadan mereka dan tentukan tanah mereka tu ada secara fizikalnya. Saya khawatir tanah ini akan hilang disebabkan bila dibuat ukur semula ataupun ukur halus, banyak pertindihan berlaku, Jadi nanti akan jadi masalah, terutama kalau kita duduk tanah tu ikut pusaka orang tua-tua dulu, Kita terlalu bergantung pada yang lama dan akhirnya kita kehilangan hak kita di tempat yang kita duduk, Saya mohon semua. Jadi penyelesaian pusaka kecil ni perlu diselesaikan, dan kalau boleh tuan-tuan tanah yang duduk atas tanah, yang ada right, yang ada hak untuk tanah itu, daftarkan nama mereka dalam tanah-tanah tu, Jangan biarkan diurus oleh orang lain, Itu yang pertamalah tentang pembangunan ini. Yang kedua tentang pembangunan ini, kita melihat daripada aspek tanah-tanah rezab. Macam mana kita nak wujudkan kelestarian? Ada 2 program yang kami MPKK usahakan. Yang pertama ialah program kebun komuniti, Yang kedua program Friends of River. Kebun komuniti ini kita akan manfaatkan tanah-tanah yang ada rezab kerajaan, umpamanya di balai raya. Kita ada 2 balai raya, Kampung Rincing Hulu. Balai raya yang pertama adalah balai raya di tepi, sekarang ni ada Itik Salai situ, Itu balai raya kita yang pertama, yang dulunya kita cuba nak banner pusat Dewan Komuniti, tapi kita dah batalkan permohonan itu, dan kita akan baik pulih balai raya itu. Dan sekarang ni ada jualan air tebu, air kelapa dan Itik Salai itu, Jadi kita cuba manfaatkan tu, dan balai raya itu sendiri kita galakkan dimanfaatkan. Dan sekarang ni alhamdulillah grup dari masjid gunakan untuk gelanggang pingpong kita, insya-Allah. Kalau tuan-tuan berminat nak main pingpong, boleh daftar dengan Tuan Haji Bali, dan kita ada gelanggang kita di balai raya lama tu, Yang kedua, pusat aktiviti, iaitu di tepi masjid ini. Dan di pusat aktiviti ini banyak program yang kita buatlah. Antaranya pada hari Selasa ada Amanah Ikhtiar Malaysia akan buat program di sana, dan mana mereka-mereka yang ada keperluan untuk buat pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia, kita datang ke sana ambil manfaat. Yang kedua, hari Rabu kita ada projek kebun komuniti, yang mana kebun komuniti ini kita akan buat model dengan bantuan-bantuan kerajaan. Kita akan salurkan di situ bagi mereka-mereka yang nak ambil manfaat. Boleh ambil kompos, boleh ambil benih di situ, dan boleh tanam di rumah mereka masing-masing,
dan kita akan jadikan model untuk kita bina pembangunan di rumah kita masing-masing. Juga rumah-rumah taman boleh ambil manfaat dengan kita, insya-Allah. Pada tiap-tiap hari Rabu pagi kita ada program di sana, ada pembelajaran kita akan cuba bantu Dan hari Rabu tengah hari ada tekun nasional, dan hari Rabu malam kita ada mesyuarat Friends of River. Okey, Friends of River ini kita akan cuba usahakan denai di sepanjang sungai Rincing ini. Untuk makluman tuan-tuan semua, sungai Rincing adalah sungai sumber air untuk loji rawatan air Semenyih. Dia termasuk sungai Semenyih juga. Sungai Rincing ada sungai sumber air. Dan sebarang pencemaran sungai Rincing akan diambil tindakan. Dan untuk makluman, tindakan dia mahal denda dia sampai RM200,000. Kalau didapat tangkap mereka yang membuang sampah, membuang sisa-sisa kumbahan sebagainya ke dalam sungai sewenang-wenangnya tanpa rawat, mereka akan didenda dan compulsory penjara. Jadi cuba kita elaklah dan kita akan jadikan sungai ini sebagai sungai yang ada denai, tempat yang kita boleh riadah dan kita boleh buat aktiviti dalam sungai itu. Ini program Friends of River. Dan kita menjemput jugalah tuan-tuan yang duduk di persekitaran ini, kalau nak ambil manfaat, kalau kita dapat buat denai dan kita boleh buat riadah di sepanjang sungai Rincing Fasa pertama kita akan buat di hulu, fasa kedua di tengah, dan fasa ketiga di hilir InsyaAllah kita akan mulakan. Dan seterusnya pada tiap pagi Jumaat kaum ibu kita ada buat program Al-Maksurat bacaan Al-Maksurat dan selawat di pusat aktiviti. Jemputlah isteri-isteri tuan-tuan untuk sama-sama meramaikan dan buat program. Seterusnya kampung ini juga dilantik sebagai kampung angkat pergigian kampung angkat pergigian, dan kita mempelawa semua untuk terlibat dalam kampung angkat pergigian ini, dan kita akan juga buat di pusat aktiviti Dan akhirnya saya nak cerita sikit tentang Koperasi Pembangunan Desa. Koperasi Pembangunan Desa yang baru ditubuhkan tahun lepas, yang bersekali dengan ataupun dia ada kesinambungan dengan pembangunan Mampan ini tadi, yang mana kita menggalakkan anak-anak kampung membina kekuatan dalam satu koperasi Koperasi Pembangunan Desa, warga kampung dan mereka yang ada kepentingan dengan kampung ini. Saya masukkan mereka yang ada kepentingan dalam kampung ini tak adalah rigid Kalau mereka main pingpong saja pun, kalau mereka rasa seronok untuk bersama dengan warga kampung, silakan Dan kita akan buka keahlian koperasi ini kepada mereka yang berminat, yang ada kepentingan dengan kampung ini Antara program kita sekarang ni yang sedang bergerak ialah ternakan ayam kampung, dipanggil program Desa Ternak Lestari, dengan ternakan ayam kampung baka Arab. Spesifik bukan ayam kampung biasa. Ayam kampung baka Arab, dia unik dan mudah dikenal Dan ternakan itik penelur, ternakan arnab pedaging bagi mereka yang suka makan arnab, ternakan puyuh, ternakan ikan keli, dan ternakan ikan talapia merah Dan kita akan buat gerai jualan hasil kampung. Jadi kalau mereka-mereka yang berminat, especially mereka yang duduk taman, untuk terlibat dalam program-program ini, boleh daftar dengan kita. Dan ada banyak tuan-tuan tanah kampung ini yang membuka tanah mereka untuk diusahakan oleh orang lain katakanlah tuan-tuan ada modal duduk di Bandar Tasik Kusuma, tak ada tanah kan. Kalau ingin terlibat, boleh. Ada tuan-tuan tanah di kampung ini, mereka kata dah tua dah nak usahakan tanah 2 ekar boleh kita welcome kepada saudara-saudara kita daripada taman-taman insya-Allah Jadi jualan hasil kampung ini kita akan mula gerakkan di Balai Raya Lama tu. Yang sekarang ni kita dah mula jual yang itik salai tu, kita cuba formalizekan, walaupun ada tohmahan kata itu gerai Indon, warga Indonesia katanya. Tapi yang mendaftar dengan saya tuan punya gerai itu orang kita Melayu, orang kita
orang kampung lah, anak kampung lah, ya, yang mendaftar dengan saya. Sama ada pekerja diguna pekerja Indonesia sebagainya, itu pulanglah. Sekarang ni nak dapat pekerja tempatan ni susah sikit. Jadi banyaklah, even di pejabat-pejabat kerajaan pun, cleaner dan sebagainya, mereka terpaksa guna pekerja Indonesia. Jadi bila dia nak guna pekerja Indonesia, itu terserah pada cara dia mengusahakan gerai itu. Tapi yang berdaftar dengan kami MPKK adalah anak kampung, ya. And then yang terakhir, dengan koperasi ini kita memperkenalkan satu takaful, ya, takaful mai kasih jenazah. Ini ada kesamaan dengan khairat kita. Kita ada khairat, masjid ni ada khairat. Ini takaful mai kasih jenazah ini, bagi mereka yang berminat boleh hubungi saya ataupun mana-mana ahli MPKK. Kita ada butiran detailnya. Antara manfaat dia merupakan takaful dan juga cover untuk pengurusan jenazah, cover pengurusan jenazah bagi mereka yang subscribe ataupun yang mendaftar. Pendaftarannya premium bayarannya serendah RM60 setahun, dan dia ada dia punya kelas-kelas dia, ya, sampai 6 kelas. Jadi kelas yang agak tinggi sikit RM150 setahun. Adalah dia punya detailan dia. Saya rasa mungkin kalau nak dapat detail ni boleh hubungi saya atau mana-mana ahli MPKK yang boleh dihubungi, ya. Jadi dengan taklimat ini saya kira saya minta warga kampung seterusnya dengan mereka-mereka yang ada kepentingan terhadap kampung ini bolehlah kongsi supaya kita boleh bangunkan kampung ini menjadi lebih lestari lah, ya. Yang sedihnya nanti kampung kita dia dibangunkan dengan satu benda yang tidak teratur. Jadi dan banyak tanah-tanah yang terbiar, berluka dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita gerakkan usaha untuk kita manfaatkan setiap inci tanah di kampung ini dan persekitarannya, dan kita bangunkan dalam bentuk yang memakmurkan kita, ya, yang kita rasa selesa dan kita rasa seronok duduk dalam kampung ni. Seperti mana kita duduk dalam masjid ni antara masjid yang sejuk dalam daerah ni, ya. Sejuk ni mungkin antaranya orang-orang yang beriman lah. Tapi kalau kita tengok persekitaran dia, because of pokok-pokok yang banyak, jadi jadikan masjid ini sejuk, ya. Jadi bagus dan sesuai untuk kita maintain, ya, kita kekalkan suasana yang sebegini. Wallahu alam. Terima kasih pada Tuan Aziz dan JK Masjid beri ruang untuk saya berikan sikit taklimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.